Bila Najasyi mendengar awal ayat surah Maryam, fabaka wallahi an-Najasyi hatta khdalat lihyatah. Dengar ayat itu, tiba-tiba Najasyi menangis sehingga basah janggutnya. Pris tadi, Batariqah tadi, penasihat pun menangis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah malam ni kita bincang satu peristiwa yang berlaku pada tahun keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul. Kita tahu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa di Gua Hira, turun ayat Iqra, Nabi balik selimut, Khadijah selimut, kita tahulah kisah itu. Kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara senyap-senyap selama 3 tahun. Lepas 3 tahun barulah diperintahkan supaya declare dakwah secara terbuka. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah secara terbuka, cerita tentang Allah, beritahu salahnya menyembah patung berhala, syirik pada Allah. Penduduk Mekah, masyarakat Mekah, kita tahu nama Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Rabi'ah, Syaibah, Al-Walid ibn al-Mughirah. Ini golongan-golongan yang ganggu dakwah Nabi, seksa orang beriman. Bilal, Ammar bin Yasir. Tahun keempat semakin teruk tekanan kepada umat Islam, semakin teruk. Pada ketika itu, masa tahun keempat ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Kahfi. Surah Kahfi Makkiyah zaman ni. Bila surah Kahfi ni ada 3 kisah utama, 3. Yang pertama Ashabul Kahfi. Yang kedua kisah Nabi Musa dengan Khidir. Yang ketiga kisah Zulkarnain. Jadi dalam suasana umat Islam kena tindas, kena ganggu, kena boikot, turun surah Kahfi. Kisah pertama pemuda-pemuda yang menyelamatkan akidahnya ketika masyarakat kufur. Lalu pemuda ini sembunyi masuk dalam gua. Jaga iman, jaga akidah. Walaupun semua orang sesat, jom kita masuk dalam gua. Jadi bila para sahabat baca surah Kahfi ni, oh kita kena jaga akidah, kena jaga iman. Walaupun orang sesat, tapi kita kena jaga akidah. Kisah kedua dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa dengan Khidir yang bocor perahu, bunuh budak. Kesimpulan kisah itu, bahawa perkara yang zahir berlaku, ada hikmah yang tersirat, yang tersembunyi. Itu ringkasan kisah surah Kahfi lah. Kisah Nabi Musa dan Khidir ni. Mana nampak bocor perahu. Rupa-rupanya nak selamatkan perahu daripada dirampas. Bila bocor orang tak rampas. Jadi setiap yang berlaku ada yang tersirat. Para sahabat faham mungkin kita ditindas, diseksa di Mekah ini.
Ada hikmah yang tersirat di sebaliknya. Surah Kahfi. Yang ketiga, kisah Zulkarnain. Allah Ta'ala beri kekuasaan memerintah kepada Zulkarnain. Daripada surah Kahfi ini memberi syarat pada para sahabat bahawa akhirnya happy ending untuk orang beriman. Akhirnya Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Okey. Jadi bila turun surah Kahfi, redalah sikit hati para sahabat, tetapi tekanan terus berlaku. Lalu pada tahun depan, tahun kelima, pada bulan Rejab, Nabi SAW beritahu beberapa orang sahabat, kita kat Mekah ni, seberang laut sana, di benua Afrika, ada satu negeri namanya Habsyah. Di negeri itu ada seorang raja yang sangat adil. Raja Kristian. Nabi Rasulullah kata, pergilah. Beberapa orang dulu pergilah hijrah ke Habsyah. Di negeri Habsyah ini ada seorang raja namanya Najasyi. Raja Najasyi ini raja yang adil. Dia Kristian. Lalu pada ketika itu, kana mukawwanan min 12 rajulan wa 4 niswah. 12 orang lelaki, 4 orang wanita. 12 campur 4, 16 orang. Siapa lelaki ni? Antaranya Uthman ibn Affan, isterinya Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman menantu Nabi, kahwin dengan Ruqayyah. Mus'ab bin Umair, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah, Ummu Salamah, Ibnu Mas'ud, Uthman ibnu Maz'un. Tak apalah, 16 orang. 12 lelaki, 14 perempuan. Lalu mereka pun pergi dari Mekah tu, jalan-jalan darat. Kalau kita kat arah Jeddah lah. Masa ni tak ramai, 16 orang. Jadi musyrikin Mekah tak boleh nak detect sangat. Yalah, bila jumlah tak ramai ni tak boleh nak kesan. Dan rancangan itu terus para sahabat pergi, yang 16 orang ni. Rezeki bila sampai di laut, di pantai, di pelabuhan, memang ada kapal perniagaan yang mereka rihlatus syita'i was-saif. Mekah kan tempat bisnes. Jadi ada kapal yang datang, memang ada kapal yang nak balik ke Habsyah. Jadi terus 16 orang ni naik. Musyrikin Mekah dapat maklumat, cuba kejar. Bila mereka sampai di pantai, kapal ni dah bertolak dah. Tak sempat nak blok dekat immigration. Kapal dah belayar dah. Mereka nak sekat. Okey. Apabila belayar, sampailah ke Habsyah. Ummu Salamah, Abu Salamah, Uthman bin Affan. Sampai di Habsyah. Alhamdulillah, mereka kali pertama dapat rasa boleh solat dengan tenang. Mana boleh beribadat tanpa gangguan. Walaupun di negeri Habsyah ini, Raja Najasyi ini Raja Kristian. Mereka dapat ibadat tanpa ada gangguan. Tenang. Kali pertama dapat rasa sejak masuk Islam. Allahu Akbar. Kita diuji dengan wabak. Dan sekarang ni Alhamdulillah, Allah uji kita pula dengan wabak yang dah semakin berakhir. Itu ujian juga. Masa ada wabak, ujian. Wabak dah semakin hilang, ini pun ujian. Kan? Sekarang ni bila masjid dah mula dibuka, bagaimana dengan kehadiran di masjid? Ini pun ujian. Ada orang masa tak boleh datang masjid, dia kecoh dalam Facebook. Tak lagi masjid, tak lagi masjid. Masjid dah buka, dia pun tak datang juga. Ini pun ujian. Tak apalah. Jadi, mereka pergi, saya sebut tadi, dalam bulan Rejab.
tahun kelima kenabian. Rejab, Syaban, Ramadan. Dalam bulan Ramadan, dia akan duduk kat Habsyah. Ada satu hari bila masuk bulan Ramadan, wa fi Ramadan min nafsi sanah kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-haram wa hunaka jam'un kabirun min Quraisy kana fihi sadatuha wa kubara'uha faqama fihim wa akhadha yatlu suratan najmi. Bulan Ramadan, tadi bulan Rejab, dia orang pergi ke Habsyah. Tak tahulah macam mana di Habsyah, tak boleh nak cek Facebook. Macam mana dia orang WhatsApp, okey ke? Tak tahu ceritalah. Tapi Nabi di Mekah bulan Ramadan, satu hari Nabi pergi ke dekat haram, dekat Kaabah. Nabi SAW baca surah An-Najm. An-Najm, Wan-Najm. Baca surah An-Najm, di dekat Kaabah ni, ramainya pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy memang dia orang kumpul kat Kaabah. Adalah patung-patung berhala. Memang center situ. Nabi pergi, musyrikin Mekah pun ramai, dia orang pun kenal Muhammad. Dalam keadaan orang ramai, tiba-tiba Nabi baca surah An-Najm. Dari awal sehingga akhir surah, fasjudu lillahi wa'budu. Ujung surah An-Najm ayat sejadah. Ayat sejadah. Kalau pagi Jumaat kita baca tu surah Sajdah. Jadi dalam surah An-Najm, ujung ayat tu ayat sejadah. Jadi bila Rasulullah baca ayat ni, orang-orang musyrikin Mekah, mereka dengar ayat Quran, mereka terpegun. Sebab sebenarnya mereka ni duk kutuk-kutuk Muhammad, bawa ajaran baru, Muhammad menyesatkan, Muhammad ni tak betul. Mereka tak pernah dengar Nabi Muhammad baca Quran, kutuk dari jauh. Macam golongan yang menghina pendakwah, menghina para ulama, dia tak pergi dengar sendiri. Dia duk kutip dalam Facebook. Jadi musyrikin Mekah ni dia tak pernah dengar Nabi Muhammad baca Quran. Tapi oleh kerana mereka dah ada ramai, Nabi pun pergi dekat Kaabah tu, terus baca surah. Mereka terpegun. Tuan-tuan, orang musyrikin Mekah ini mereka pakar dalam sastra Arab. Bila mereka mendengar ayat Quran, ini bahasa yang bukan dibuat oleh manusia. Mereka sebagai pakar, mereka faham. Macam ni lah. Kalau ada di kalangan kita, arkitek. 30 tahun dah ada firm. Buat pelan, bangunan, masjid, apa semua dia pandai. Expertise arkitek. Ya. Tiba-tiba ada orang bawa satu plan pada dia, propose. Dia tengok plan ni, dia tahu dah yang buat plan ni baru graduate university ni, PTPTN tak habis bayar lagi. Maksudnya dia tengok, dia boleh menilai. Dia tengok plan ni, dia kata, oh ni complete, parking, safety, teduh hujan, senang customer nak datang. Dia boleh baca, tengok plan je. Sebab dia expert bidang arkitek. Musyrikin Mekah expert sastra Arab. Bila dia dengar Nabi baca Al-Quran, mereka semua terpegun. Dengar. Bila Nabi baca ayat sujud sejadah, Rasulullah sujud, habis musyrikin Mekah ni pun sujud sekali. Mereka tak beriman, tak masuk Islam, sujud. Maknanya follow ayat itu. Bila suruh sujud, mereka pun sujud. Subhanallah. Ini mukjizat Quran. Tapi mereka tak beriman. Mereka bangkit balik. Mereka salahkan Nabi balik. Mereka tolak. Baghyan, ego. Dia tahu dah salah. Yang Muhammad bawa ni bagus, tapi sujud. Tak boleh pakai. Ego. Peristiwa ini menjadi buah mulut. Orang dekat masjid, dekat Kaabah pakat sujud ramai-ramai dengan Quran. Oh ni cakap. Viral. Tambah sikit, tolak sikit, tambah sikit, make up sikit cerita. Sampai ke mana? Peniaga-peniaga yang datang meniaga di Mekah cerita bawa balik sampai ke Habsyah.
Jadi berita yang sampai ke Habsyah, yang orang yang hijrah tadi, penduduk Mekah dah beriman, semua sujud masuk Islam semua dah. Ini masalah viral ni. Cerita asal dah berubah. Tapi menyebabkan dia orang naik kapal balik dari Habsyah. Okey dah, pakat beriman dah semua. Kita pergi bulan Rejab, bulan Ramadan dia orang dah beriman, dia balik naik kapal. Bila balik sampai ke tanah Arab balik dari Afrika sana, Habsyah, baru nak bergerak ke masuk ke Mekah jalan darat, baru dapat maklumat yang sebenar. Kita maklumat salah ni. Ni maklumat salah ni, bukan mereka beriman. Ada yang terus balik ke Mekah juga senyap-senyap, ada yang patah balik ke Habsyah. Okey, habis cerita yang ini dipanggil hijrah ke Habsyah kali pertama grup tadi. Tapi tekanan-tekanan kepada umat Islam terus berlaku. Saya lompat-lompatlah. Tekanan terus berlaku, tekanan demi tekanan terus berlaku. Bila dia orang ni pun balik, sekarang ini bila semakin teruk, yang balik tadi seorang dua report kat Rasulullah di Habsyah okey, di Habsyah boleh beribadat, dia bagi ruang, tak kena ganggu. Betul maklumat Rasulullah sebut Raja Najasyi bagus kat sana walaupun dia Kristian. Lalu menyebabkan Rasulullah kata okey, kita atur balik trip kedua. Ini hijrah yang kedua ke Habsyah. Hijrah ini wa fi hadhil marrah hajara minar rijal 83 rajulan. Planning yang kedua ini 83 orang lelaki wa 18 atau 19 imra'ah. 18 ataupun 19 orang wanita. Laki 83. 83 orang. Jumlah ramai itu 16 orang je. Ni orang lelaki 83, orang perempuan either 18 ataupun 19 orang. Jadi buat keputusan untuk hijrah. Tapi kali ni agak payah sikitlah sebab jumlah ramai. Dan musyrikin pun dah hidup baru dah. Agak payah, tetapi mereka bergerak juga. Mereka bergerak. Bila sampai dekat nak naik kapal tu, musyrikin Mekah kejar. Tapi alhamdulillah, rezeki yang 83 orang campur 18 ni, 83 18 jadi berapa jadi? 102 orang. 102 orang pergi naik kapal boleh sampai ke sana. Tapi musyrikin Mekah kali ni ambil tindakan, menghantar 2 orang wakil expert dalam bidang deal politik, diplomasi. Namanya Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Musyrikin Mekah ni, geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab, dia lantik 2 orang. Puak-puak anak buah Muhammad 100 orang tu dah pergi sampai ke Habsyah balik. Nanti dia sampai kat sana, dia cerita apa tentang Mekah, dia bawa ajaran dia kat sana. Tak boleh biar ni. Kita hantar 2 orang. Siapa? Amr bin al-As dan juga Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Dihantar 2 orang. Dan 2 orang ini dibekalkan oleh pembesar-pembesar Mekah dengan hadiah-hadiah yang sangat banyak. Barang-barang yang hanya ada di Hijaz, yang sangat mahal dijual di Afrika, ambil ni. Bawa hadiah banyak, nak bahasa kita nak umpan lah. Ni bagi hadiah dulu sebelum deal, dia bagi gula-gula dulu. Bawa hadiah 2 orang ni, Amr bin As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Cuma untuk makluman tuan-tuan, 2 orang ni memang wakil musyrikin masa ni untuk dapatkan balik 100 orang. Masa ni mereka belum masuk Islam. Nanti kedua-dua ni nantilah akan masuk Islam. Ni masa tak masuk Islam lagi. Ni zaman lawan Islam lagi. Bila 2 orang ni sampai ke Habsyah dengan hadiah yang begitu banyak, mereka pergi jumpa Al-Batariqah.
بعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة وزوداهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم حضر إلى النجاشي. Jadi dua orang ni dia sampai di Habsyah, dia tak terus jumpa Najasyi, dia jumpa Batariqah. Siapa dia Batariqah? Batariqah ini adalah ahli majlis penasihat Najasyi. Jumpa penasihat-penasihat dulu. Ni di bahasa Kristian dia panggil Rijaluddin, orang agama dia. Maknanya ginilah penasihat Najasyi. Dan penasihat Najasyi ni adalah antaranya priest, paderi-paderi juga. Wakil Mekah yang dua orang tadi, Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah, pergi jumpa penasihat-penasihat Najasyi, beri hadiah dulu banyak. Ya selah, sebelum masuk sebut harga, belanja nasi arak dulu. Kan? Wayu lah dulu ni nak masuk tender ni. Jadi, dia entertain dulu. Ajak, bagi hadiah ni, kami bawa hadiah dari Hijaz, dari Mekah, beri ke penasihat-penasihat. Lalu dua orang ni pun explain lah. Dia beritahu, kami datang ni, ada budak-budak muda, dia orang ceritalah, dia orang ni tukar agama, tinggalkan agama nenek moyang kami. Dia tak masuk agama kamu. Dia ada agama baru. Dia datang ke negeri kamu ni. Orang tua di Mekah hantar kami untuk bawa balik mereka ke Mekah. Ni hadiah untuk kamu. Esok kami akan jumpa Raja Najasyi. Jadi tolong esok bila kami discuss dengan Raja Najasyi, tolong sokong hajat kami. Dia pergi teka penasihat dulu. Jadi Batariqah, penasihat-penasihat kata dah hadiah banyak dah dapat ni. Lulus. Deal. Keesokan harinya, meeting lah. Datang dua orang ni, jumpa Raja Najasyi, dikelilingi oleh penasihat-penasihat Najasyi. Lalu dua orang ni masuk, dia bawa hadiah dulu untuk Raja Najasyi. Ni hadiah ni, bagi hadiah dulu. Raja Najasyi ambil hadiah banyak. Lalu summa kallamahu faqala lahu, Raja Najasyi kata, macam mana? Boleh beritahulah. Lalu dua orang ni pun, Amr bin As, Abdullah bin Rabi'ah, dia kata, ayyuhal malik, innahu qad dawa ila baladika ghilmanun sufaha faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinika wa ja'u bidinin ibtada'uh la na'rifuhu nahnu wa la anta وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. Gini, yang wakil musyrikin Mekah tadi kata, tuanku, sesungguhnya ada beberapa orang anak budak-budak muda yang bodoh. Ghilman, budak-budak. Sufaha, bodoh. Ada budak-budak muda ni bukan cukup akal sangat. Itu maksud dia. Ada budak-budak muda ni, dia telah tinggalkan agama kami di Mekah. Dia tidak masuk dalam agama tuanku. Dia telah datang ke negeri tuanku. Kita pun tak tahu agama apa yang mereka tahu. Aku pun tak tahu. Dan sekarang tuanku, orang-orang tua di Mekah, pok-pok saudara dia orang ni lah, atuk-atuk dia orang tua di Mekah, hantar kami dua orang untuk bincang dengan tuanku, untuk bawa balik dia orang ni ke Mekah balik. Dah lah dia duduk kutuk agama kita kat Mekah, nanti dia datang kat negeri tuanku. Kami nak bawa balik dia ke sana. Wa qalatil Batariqah sadaqa ayyuhal malik. Penasihat 10% tadi betul. Bagi. Suruh dia balik. Kan?
fa aslimhum ilaihima falyaruddahum ila qaumihim wa biladihim. Tu aku betul-betul serah je lah, budak-budak ni serah je biar dia bawa balik ke Mekah sana. Lalu walakin ra'yun Najashi annahu la budda min tamhis al-qadiyah wa sima'i atrafiha jami'an. Tengok, Najashi kata, penasihat ni setuju dah. Najashi kata, aku tak akan buat apa-apa keputusan melainkan aku nak dengar sendiri daripada dia orang. Panggil dia orang. Ni cerdik. A good leader. Negeri ke, negara ke, company ke, organisasi ke, perlu ada leader. Leader perlu ada penasihat. Tapi bukannya terima 100%. Bukannya tolak 100%. Menilai lah. Dengar nasihat, dengar pandangan, dengar ambil maklumat, then decide. Najashi kata, aku tak akan buat apa-apa keputusan, panggil dia orang. Panggil dia orang. Supaya aku nak dengar daripada mereka. Lalu orang Islam masa tu, Ummu Salamah, Abu Salamah, para sahabat, Raja Najashi panggil tu, macam mana kita? Semua bersetuju, kita akan bercakap benar. Dia tanya tentang agama kita, kita akan jawab. Apa berlaku pun, ya Allah, bismillah. Tengok ni, prinsip bercakap benar. Dia tahu Raja Najashi Kristian. Tapi memang sepakat, dan para sahabat ni bersepakat, seorang dia yang akan bercakap. Wakil. Yang akan bercakap mewakili kita adalah Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lantik Ja'far untuk wakil kita bercakap. Dan kita dah sepakat bahawa kita akan jawab yang benar tentang Islam. Prinsip. Kita tak nak pusing. Kita jawab je. Lalu panggillah para sahabat pun datang. Raja Najashi pun tanya, ma hadha ad-din alladhi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wala dini ahad min hadhihi al-milal. Bila sahabat datang, Ja'far depan, Batariqah tak ada, penasihat ada, Amr bin As ada, Abdullah bin Abi Rabi'ah ada. Najashi pun tanya orang Islam, apa agama baru yang kamu pegang ni? Kamu tinggal dengan agama nenek moyang kamu, dan agama kami di sini pun kamu tak masuk. Apa agama kamu? Qala Ja'far bin Abi Talib. Lalu Ja'far bin Abi Talib pun bercakap, ayyuhal malik, kunna qauman ahlu jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar wa ya'kulu minna al-qawiyyu ad-dha'ifa fa kunna ala dhalik hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fad'ana ila Allah linuwadhidahu wa na'budah. Saya baca terjemahan. Wahai tuanku, kami dulu jahiliyah tuanku. Kami sembah patung dulu tuanku. Kami makan bangkai. Kami melakukan zina dan perkara-perkara keji. Kami memutuskan silaturrahim. Kami nusi'ul jiwar. Kami menyusahkan jiran-jiran kami asyik bergaduh. Wa ya'kulu minnal qawiyyud dha'if. Orang kaya, orang pangkat besar menindas orang miskin, orang susah tuanku, jahiliyah kami. Itulah keadaan kami dulu. Sehingga Allah hantar pada kami seorang Nabi yang kami kenal keturunannya, yang kami kenal dia ni benar percakapannya. Kami tahu dia seorang yang amanah. Kami tahu dia seorang yang suci, tak buat benda-benda keji. Fada'ana ilallah linuwahidahu wa na'budah. Lalu Nabi itu ajak kami sembah Allah, ajak kami mentauhidkan Allah.
wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan. Nabi itu ajak kami tinggalkan sembah patung, berhala, batu-batu, supaya kami tinggalkan. Wa amarna bisidqil hadis wa ada'il amanah. Nabi itu suruh kami bercakap benar. Nabi itu suruh kami tunaikan amanah, jangan khianat. Wasilatir rahim wa husnil jiwar wal kaffi 'anil maharimi wad dima'. Nabi itu ajak kami hubung silaturrahim. Nabi itu ajak kami buat baik dengan jiran. Nabi itu ajak kami supaya tak tumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish wa qauliz zur. Nabi itu larang kami berzina, buat perkara keji. Nabi itu larang kami bercakap bohong. Wa akli malil yatim wa qadhfil muhsanat. Nabi itu larang kami makan harta anak yatim. Nabi itu larang kami tuduh orang berzina. Wa amarna an na'budallaha wahdah la nusyrika bihi syai'a wa amarna bis salah waz zakah was siyam. Dan Nabi itu ajak kami tauhidkan Allah, tidak syirik, solat, zakat, puasa. Maknanya Ja'far jawab detail tentang Islam. Walaupun depan raja Kristian, jawab. Wattaba'nahu ala ma ja'ana bihi min dinillah. Kami pun ikutlah Nabi itu, tuanku. Kami pun sembahlah Allah. Fa'abadna Allah wahdah. Falam nusyrik bihi syai'a. Kami tak sembah dah patung-patung ni. Kami telah mengharamkan, kami tak buat dah apa yang Nabi tu larang. Yang Nabi tu suruh kami buat. Fa'ada alaina qaumuna. Lalu kaum kami marah sangat kat kami. Yang dia orang marah sangat kat kami, kini lah. Kami tinggal arak, kami tinggal berhala, kami semayang. Sebab Islam ni je orang marah sangat kat kita ni. Ni. Mereka memusuhi kami. Fa'azzabuna. Lalu mereka menyiksa sebahagian daripada kami. Wa fatanuna an dinina liyarduna ila ibadatil awthan. Lalu mereka paksa kami sembah balik patung tu. Mereka paksa kami sembah balik berhala tu, tuanku. Lalu kami disuruh kami halalkan balik apa yang telah kami tinggalkan itu. Mereka paksa kami, mereka zalimi kami. Lalu kami dengar bahawa negeri tuanku ini ada seorang pemerintah yang adil. Tuanku lah. Sebab tu kami datang ke sini. Kami datang. Waqtarna ka'an alama siwak. Waraghibna fi jiwarika. Warajawna alla nuzlama indaka ayyuhal malik. Bila kami dengar tentang tuanku, kami pun datanglah. Dan kami harap kami ni tidak dizalimi di tempat tuanku. Sebab tu kami datang sini. Najasyi pun tanya, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillah min syai'? Ada tak apa-apa ayat yang kamu sebut Allah itu? Ada tak apa-apa ayat yang Nabi kamu baca? Lalu Ja'far kata, na'am, ada. Faqra'hu 'alayya. Najasyi kata, cuba baca. Faqara'a 'alayhi sadran. Lalu Ja'far baca ayat nombor 1, beberapa ayat dan di awal surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Bila Najasyi mendengar awal ayat surah Maryam, fabaka wallahi an-Najasyi hatta khdalat lihyatah. Dengar ayat itu, tiba-tiba Najasyi menangis sehingga basah janggutnya. Priest tadi, batariqah tadi, penasihat pun menangis. Dengar awal ayat surah Maryam ini, menangis. Lalu Najasyi kata apa? Inna hadha walladhi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Najasyi kata, demi Allah,
apa yang Nabi kamu bawa ini dengan yang dibawa oleh Jesus Christ, Isa, ia bersumberkan dari sumber cahaya yang sama. Allahu Akbar. Mana Najasyi kata ayat yang kamu baca dengan yang Nabi Isa bawa adalah dari sumber yang sama. Intaliqa. Najasyi cakap kat dua orang tadi, wakil musyrikin tadi, go out. Pergi, keluar. Najasyi halau yang dua orang ni keluar. Allahu Akbar. Suruh keluar. Fala wallahi la uslimuhum ilaikuma. Najasyi kata, keluar, aku tak akan serahkan dia orang ni pada kamu dua. Pergi. Najasyi suruh keluar. Bila keluar, Amr bin As ni saya kata dah tak ada, dia orang cerdik. Dia pandai di diplomatik, dia pandai. Dia keluar, dia tengok ke arah orang Islam. Abu Salamah, Ummu Salamah, esok aku akan pergi jumpa balik Najasyi. Aku akan bawa isu lain pula. Aku akan bagi tahu Najasyi bahawa pandangan kamu, macam mana pandangan kamu tentang Isa, anak Tuhan ke tidak? Dia keluar. Abdullah bin Abi Rabi'ah yang seorang lagi kata ke Amr bin cukup tak apalah, biarlah. Nanti kalau Najasyi buat apa-apa kat dia orang, dia pun nak beranak kita juga, biar. Amr bin kata, tak, esok aku nak jumpa balik Najasyi. Dia pun tunjuk kat orang Islam, kena kau orang esok? Kan, dengan begitu sombong. Lalu keluar. Allahu Akbar. Falamma kana al-ghad qala lin-Najasyi, esok, maknanya dia orang pun tak berani juga. Raja tadi tengah nak marah kan. Tengah nak marah. Esok dia datang balik kat Najasyi. Tenang balik. Lalu dia kata, ayyuhal malik, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan aziman. Amr bin As, yang wakil musyrikin Mekah. Dia kata, tuanku, satu lagi perkara saya nak beritahu tuanku. Dia orang ada sebut sesuatu tentang Isa. Berat tuduhan dia orang ni pada Isa. Sebab Amr bin As tahu agama Kristian menganggap Isa ni anak Tuhan. Islam tak kata gitu. Cuba tuanku panggil dia orang, tanya. Lalu tuanku pun kata, tanya orang Islam. Kali ni suspend dah. Berat dah kita ni. Kita bercakap Allah lam yalid wa lam yulad. Macam mana ni? Kalau tanya kita nak jawab macam mana? Sekali lagi, para sahabat ajma'u ala sidqi. Mereka sepakat. Kita akan cakap benar. Wallahi la naqulu fihi illa ma qala Allah. Wa la nakhruju min fi amrihi qaidun mulah. Amma ja'ana bihi nabiyyuna. Waliyakun bisabab dhalika ma yakun. Ja'far kata, Najasyi tanya, demi Allah, kita tak akan keluar satu unmulah pun. Maknanya unmulah ni satu ruah jari daripada apa yang diberitahu dalam Quran, yang Rasulullah beritahu, itulah yang kita akan jawab. Waliyakun bisabab dhalika ma yakun. Nak jadi apa pun, jadilah. Allah, ni prinsip tuan-tuan. Prinsip ni nyawa, tapi benar. Prinsip. Bila Najasyi tanya, macam mana apa pandangan kamu tentang Isa, Ja'far, sekali lagi, Ja'far menjadi wakil. Ja'far kata, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam huwa Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryamil azra'il batul. Kata Ja'far, tuanku, kami jawab tentang Isa sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi kami Muhammad itulah, bahawa Isa Abdullah, ia adalah hamba Allah. Baginda adalah hamba Allah. Baginda juga adalah Rasulullah. Dan baginda lah Allah Ta'ala jadikan Maryam, rohnya Allah Ta'ala tiupkan sehingga Maryam mengandung Isa. Gitu. Mana dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasulullah,
dan dengan kuasa Allah Maryam mengandung Isa. Maknanya fa akhadha an-najashi 'udan min al-ard wallahi ma 'ada Isa min Maryam ma qulta hadha al-'un fatanakharat batariqatuhu faqala wa inna khartum Allah. Dengar jawapan Ja'far. Najasyi kata, jawapan kamu ini exactly inilah sebenarnya Isa. Sebab dia mengaji kitab, dia mengaji asal daripada kitab, kan? Daripada Taurah. Najasyi ni Injil, daripada Injil. Jadi bila dia dengar sebenarnya bahawa Isa ni adalah hamba Allah, utusan Allah, dan dengan kuasa Allah Maryam mengandung dan melahirkan Isa. Tu kata Najasyi, inilah yang sebenar. Masa itu tanakharat batariqah. Penasihat tadi, tanakharat ni maksud dia macam gitu. Maknanya penasihat tadi bila dengar respon Najasyi, setuju dengan puak-puak Islam, dah hadiah dapat dah kan. Tanakharat bahasa Arab. Najasyi dengar. Najasyi tu kata, wa inna khartum Allah. Walaupun kau orang semua ni, aku dah decide. Lalu Najasyi kata, izhabu wa antum, pergi wahai orang Islam, kamu di negeri better, kamu aman, kamu boleh duduk sini. 2 orang. Ni hadiah yang kamu bawa ni, ambil balik, bawa balik dengan hadiah-hadiah sekali. Kata Najasyi. Allahu Akbar. Ini penting berpegang dengan prinsip jawab dengan kebenaran. Allah yang aturkan segala-galanya. Ya. Kadang-kadang kita jawab benar. Awak boleh tak deliver ni, tender ni, kita nak siap ni projek 300 juta ni. Awak kena buat siap. Boleh ke? 8 bulan. Tak boleh tu 8 bulan. Paling cepat kami boleh buat setahun. Cakap benar. Janganlah tahu dah tak boleh. Boleh. Kita ejah boleh. Yang penting dapat tender dulu. Akhirnya tak boleh nak deliver. Ya. Jadi benar. Ja'far benar. Akhirnya selamat. Dengan benar, dengan berpegang dengan prinsip, dia selamat. Lalu dua-dua orang ini kata Najasyi tadi dihalau keluar. Allahu Akbar. Ja'far dakwah Islam dapat hidup tenang dan damai di negeri di negeri Habsyah ini lama. Ja'far sendiri duduk lama kat ni. Maknanya Rasulullah tadi tahun ke-5 kita kata kan. Rasulullah dan para sahabat berlaku Isra' Mi'raj. Berlaku dulu meninggal dulu Abu Talib. Kemudian wafat Khadijah tahun ke-10. Kemudian berlaku Isra' Mi'raj, berlaku Bai'ah Aqabah pertama kedua. Ja'far di Habsyah lah. Ja'far dan isteri dia dan orang Islam tadi duduk. Ja'far ni dia duduk di Habsyah selama 10 tahun. 10 tahun. Duduk 10 tahun di Habsyah. Dan bila Ja'far tak balik ke Mekah dah. Dia duduk dapat berita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, 2 tahun duduk Madinah, perang Badar. Perang Badar. Tahun ketiga Nabi duduk di Madinah, perang Uhud. Tahun kelima perang Ahzab. Tahun ketujuh perang Khaybar. Islam menang perang Khaybar. Lepas je perang Khaybar, Ja'far seberang dari Habsyah pergi ke Madinah. Rasulullah gembiranya dapat jumpa sepupu yang disayanginya sehingga Rasulullah sebut, "Ma adri bi ayyihima ana ashaddu farhan abi fathi Khaybar atau bi qudumi Ja'far." Aku tak tahu. Aku gembira sangat. Yang lebih aku gembira sebab menang perang Khaybar ke sebab Ja'far dah balik. Gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.